Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan kesempatan pada kita dapat lagi sama-sama kita meneruskan perbincangan kita di dalam ilmu tauhid menggunakan kitab Aqidatun Najin. Kita masih lagi meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan sifat iradah. Dalam sifat iradah. Iradah itu maksudnya berkehendak. Berkehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mempunyai kitab muka surat 71 yang mengikuti pengajian kita di dalam kuliah Maghrib, muka surat 71, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fi daraini amin. Berkata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada mungkin itu wajib aradi, artinya wajib dengan sebab bergantung yang lainnya, seperti mungkin yang ta'aluk oleh iradat akan hendak menjadikan dia, maka wajib jadinya itu sebab bergantung oleh iradat hendak mengadakan dia, maka dirinya itu mungkin jua. Dan setengah daripada mungkin mustahil aradi, arti mustahil dengan sebab bergantung dengan yang lain, seperti kata pengarang kitab mumkinun alimallahu annahu lam yujad. Kita sebut dalam ta'aluk iradah, dalam perbahasan iradah ada ta'aluk. Dalam ta'aluk iradah ni secara kesimpulannya ulama mengatakan ta'aluk iradah ini hanya tertakluk kepada benda-benda yang mungkin. Di antara benda-benda yang mungkin ini adalah makhluk. Dan ta'aluk iradah ini tidak terkena ataupun tidak terkait dengan ta'aluk yang dinamakan ta'aluk wujud atau wajib ataupun mustahil. Seperti mana yang kita bahaskan pada pertemuan yang dahulu, kalau sebagai contohnya, boleh tak kalau soalan timbul sekiranya boleh tak Allah Ta'ala menciptakan Tuhan selain daripadanya, sekiranya Allah Ta'ala itu berkuasa, maka Allah Ta'ala boleh tak jadikan Tuhan selain daripada Allah, ataupun sekiranya Allah Ta'ala itu berkuasa, sememangnya Allah Ta'ala berkuasa, boleh tak Allah jadikan anak? Jadi itu tidak termasuk dalam qudrah dan iradah, kerana ia terkeluar daripada perbahasan ta'aluk. Kerana apa? Kerana Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Kerana Allah itu Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, maka Allah Ta'ala tidak akan melaksanakan, tidak akan dengan kehendak dan kuasanya, maka itu tidak termasuk dalam ta'aluk qudrah dan iradah. Namun begitu terdapat wajib aradi. Wajib aradi ini maksudnya sesuatu yang terhasil. Wajib aradi ini benda yang wajib yang berlaku di atas benda mungkin. Dan kita jangan keliru. Yang dimaksudkan dengan wajib yang dibahaskan dalam ilmu tauhid adalah sesuatu yang mesti diterima oleh, sesuatu yang tidak boleh sekiranya benda itu tidak ada, maka itu tidak boleh diterima pada akal. Itu wajib. Wajib dalam ilmu tauhid dia tak sama dengan wajib dalam perbahasan syarak. Wajib dalam perbahasan syarak buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Tapi dalam ilmu tauhid, wajib yang dimaksudkan di sini adalah wajib yang bersifat sekiranya contohnya wajib yang bersifat tidak boleh, sekiranya benda itu tidak ada,
maka dia tidak boleh diterima oleh akal. Benda tu mesti ada. Antara contoh wajib aradi apa? Contoh wajib aradi, benda tersebut sekiranya berjalan maka dia tidak bergerak. Maka kita dapat faham pada fahaman kita, sekiranya sesuatu benda itu sama ada bergerak ataupun bergerak ataupun tidak bergerak. Seseorang itu hidup ataupun mati. Jadi kedua-duanya ini disebut sebagai wajib aradi, wajib ke atas makhluk yang bersifat, yang ada sifat, yang dimaksudkan kepada sifat. Maka wajib tersebut yang mana bergantung ke atas makhluk, maka ia dinamakan sebagai dia tertakluk kepada qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia itu adalah wajib, tapi wajib hanya tergantung pada makhluk. Yang kita tak bahaskan wajib dalam sifat wajib dan mustahil ini adalah yang terkait berkenaan dengan sifat wajib dan mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang disebut tentang benda mustahil. Contoh lain, sekiranya sesuatu itu apa lagi kita sebut, contohnya sesuatu benda itu yang mudahnya kita nak cerita sesuatu bendanya itu wajib bergerak ataupun tidak bergerak. Dia tak boleh dua sekali. Dia mesti menerima salah satu. Bila dia menerima salah satunya, itu adalah menggunakan berdasarkan pada qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bergantungnya itu selagi mana dia bergantung kepada benda mungkin, benda makhluk yang bergantung terkait pada makhluk, maka ia dianggap sebagai tergantung kepada qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Mumkinun alimallahu annahu lam yujad. Mungkin yang diketahui oleh Allah Taala akan bahawasanya tiada dijadikan dia. Maka mustahil jadinya itu dengan sebab bergantung pengetahuan Allah Ta'ala tiada hendak menjadikan dia, maka dirinya itu mungkin jua. Maka keduanya itu ditaklukkan oleh qudrah dan iradah, tiada takluk keduanya kepada wajib yang hakiki. Dan demikian lagi tiada takluk keduanya kepada mustahil yang hakiki. Maka kita sebut dekat sini kata pengarang kitab kita bila kita bercakap tentang qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, maka dia bergantung kepada, dia terkena kepada, ataupun kita kata qudrah dan iradah ini takluknya kepada makhluk, kepada makhluk. Tetapi dan juga tidak termasuk kepada wajib yang hakiki. Wajib yang hakiki ni sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun masalah kita ini, iaitu wajib dengan sebab yang lainnya dan mustahil dengan sebab yang lainnya, bukanlah wajib hakiki dan bukanlah mustahil hakiki. Kerana bahawasanya ilmu Allah itu, jikalau ta'luk ia dengan mengadakan mungkin, adalah ini mungkin bagi zatnya, dan wajib ia bahawasanya bergantung ilmu Allah dengan mengadakannya. Maksudnya kita ini tertakluk pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka jadinya adamnya pada waktu itu mustahil dengan sebab yang lain, yakni dengan sebab takluk ilmu mengadakan dia. Mungkin kita sebut ada orang dia lahir pada tahun 1980. Tadi sebelum daripada tu dia mustahil dia ada. Maka mustahil tersebut kerana apa? Kerana kuasa, qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala masih lagi menetapkan dia tidak ada. Dan kerana dia tidak ada, kerana ada hikmah di sisi, ada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya adanya orang sebelum itu wajib dan mustahil. Orang yang tak lahir tahun 1980, maka mustahil, tak boleh terima pada akal kita, dia itu hidup pada tahun 1970. Bila dia tak ada tahun 1970 tu, maksudnya itu wajib, tapi wajib yang dinamakan sebagai wajib yang bersifat sementara, yang wajib ke atas mungkin. Jadi itu
Itu dikatakan tentang sifat Allah Subhanahu tentang sifat qudrah dan iradah, ta'alluq qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan ta'alluq ilmu mengadakan dia, dan jikalau ada ia mungkin pada zat sekalipun. Kalau kerana jikalau tiada dapat ada pada waktu yang dikehendaki akan dia oleh Allah Ta'ala, nescaya lazimlah bertukar ilmu menjadi jahil, dan iaitu mustahil. Ini perbahasan berkenaan dengan ilmu berkenaan dengan permasalahan qudrah dan iradah. Hubaya-hubayanya hendaklah kita kata qudrah dan iradah itu tiada ta'aluk keduanya kepada yang wajib hakiki dan yang mustahil hakiki. Sekali lagi, pengarang kitab kita kata ta'aluk qudrah dan iradah ini tidak ada pada wajib yang hakiki dan juga mustahil yang hakiki. Maksudnya sifat yang berlawanan, sifat yang wajib, maka tidak ada ta'aluk qudrah dan iradah. Maka tidak harus bahawa kita kata Allah Ta'ala kuasa atas yang wajib dan yang mustahil atau lemah daripada keduanya, kerana bahawasanya lazim atas perkataan itu harus ta'aluk keduanya dengan meniadakan diri keduanya, artinya qudrah dan iradah, dan dengan meniadakan zat yang maha tinggi dengan mensabitkan ketuhanan bagi segala yang baharu dengan menafikan ketuhanan daripadanya Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekiranya kalau kita mengatakan qudrah dan iradah itu bertakluk kepada sifat wajib dan mustahil hakiki, maka adalah boleh dijadikan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalah kekurangan dan kebinasaan yang lebih besar daripada ini, seperti kata ahli bid'ah bahawa kuasa Allah Ta'ala itu bahawa ia menjadikan ia anak baginya, kerana jikalau tiada kuasa ia atasnya, nescaya ianya lemah. Ada pula perbahasan dia kata sekiranya disebut tentang perkara ta'aluk itu juga, kalau sekiranya Allah Ta'ala itu berkuasa, boleh tak Allah Ta'ala jadikan anak? Maka kita katakan ia luar daripada ta'aluk Allah Subhanahu ta'aluk qudrah dan juga ta'aluk iradah. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Esa. Macam mana Tuhan yang Esa nak menjadikan anak yang akhirnya menafikan sifat Tuhan yang Esa? Pada ketika itu ditolak, iaitu tolak kerana apa? Kerana itu termasuk dalam mustahil hakiki. Dan maka tiliklah olehmu akan akal orang yang bid'ah ini, betapa lalai ia daripada barang yang ditertibkan atas fasid yang amat besar, dan beberapa kebinasaan yang tidak masuk di bawah waham orang yang berakal sekali-kali, yakni tiada ta'aluk qudrah dan iradah pada wajib dan mustahil. Itu tiada dibangsakan kepada Allah yang Allah itu lemah, kerana bukanlah jalan keduanya. Jadi kita masuk balik, kalau kita tengok balik dalam perbahasan kitab kita, pada awal-awal kitab kita itu disebut lawan kepada yakin ini ada beberapa. Dalam ilmu tauhid kita sebut, kita yakin ni apa? Yakin ni maksudnya kita memegang, meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu dengan seyakin-yakinnya, dengan keyakinan yang jazam, yang kukuh, yang kuat. Lawan pada yakin ni ada beberapa. Yakin bukan sekadar tak yakin. Maka kata ulama, lawan pada yakin ni boleh jadi dia waham, boleh jadi dia syak, boleh jadi dia jahil, boleh jadi dia zan. Maka ketiga-tiga, keempat-empat pada lawan pada yakin. Kita tengok balik. Yang pertama, yakin. Yang pertama itu namanya yakin. Tak nampak. Tengok sikit. Sama ada nak ejah lagi nampak je. Okey, yang pertama kita sebut, yang pertama adalah yakin. Bila kita sebut yakin, lawan pada yakin ni tak yakin. Tapi tak yakin ni dia bahas je pada 4 perkara. Yang pertama boleh jadi namanya jahil.
ataupun dia jahil. Jahil ni jatuh pada orang yang tak percaya pada Tuhan. Golongan-golongan ateis dan sebagainya. Yang kedua, boleh jadi pada golongan yang namanya waham. Waham. Mana ni? Waham ni antara waham, zon, syak. Dia 4-3 benda ni dia tidak meletakkan keyakinan sepenuhnya. Kalau jahil ni memang dia tolak Tuhan terus. Contohnya golongan falsafah yang menolak Tuhan. Ataupun yang kita sebut golongan yang mula-mula sekali boleh jadi dia syak. Syak ni apa? Syak ni boleh jadi 20%. Dia tak percaya dia tidak percaya kepada kewujudan Tuhan. 80% dia percaya. Percaya tak percaya banyak lebih daripada tak percaya. Jadi juga termasuk dalam golongan yang tidak meyakini Tuhan. Dan yang ketiga, golongan yang disebut sebagai zon. Zon, syak 50-50. Zon. Minta maaf, kalut sikit. Zon ni zon dia lebih percaya kepada sangkaannya wujudnya Tuhan. Wujudnya Tuhan berbanding dengan tidak wujudnya Tuhan. Berbanding dengan syak tadi 50-50. Adapun waham ni apa? Waham ni 20% dia yakin, 80% dia tak yakin. Maka pada ketika itu empat golongan yang kita sebut ni tadi, zon, waham, syak dengan jahil, maka mereka ini tidak beriman. Maka kita letak satu ni yang yakin. Yakin ni, maka apa keyakinan kita? Kita katakan yakin ni tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita yakin Tuhan ini tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga meletakkan keyakinan kita Tuhan itu Tuhan yang esa. Tidak diperanakkan dan tidak diberanakkan, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad, bila kita mula bertanya berkenaan dengan boleh tak Tuhan ini menjadikan anak kepadanya, maka kita dah termasuk pada golongan yang kurang berkeyakinan. Maka kita dah masuk pada golongan yang tidak meyakini. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan pengarang kitab. Dan ada pun sebab berkata oleh ahli bid'ah akan yang demikian itu kerana mengambil oleh mereka itu akan kisah Nabi Idris alaihi salam tatkala datang akan dia oleh iblis, padahal ia rupa manusia. Datang ia dengan membawa kulit telur, dan padahal ia duduk menjahit pakaian dan berkata pada tiap-tiap cucuk jarum itu dan menariknya, subhanallah walhamdulillah. Ini kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam bertemu dengan iblis. Iblis menyerupai manusia, dan pada ketika itu Nabi Idris alaihi salam sedang jahit baju. Maka berkata iblis, adakah kuasa Allah Ta'ala itu menjadikan dunia ini di dalam kulit telur ini? Maka Nabi Idris alaihi salam pun berkata, bermula Allah Ta'ala itu kuasa menjadikan dunia ini dalam lubang jarum ini, serta dicucukkan salah satu daripada dua matanya, maka jadi buta mata sebelahnya. Maka Nabi Idris ditanya oleh iblis, dibawa kulit telur. Dia kata, Allah Ta'ala boleh tak menjadikan bumi ni dalam kulit telur ni? Maka Nabi Idris menjawab, bukan sekadar kulit telur tu saja, tapi lubang jarum ni pun boleh Allah Ta'ala buat. Maka dicucuk jarum. Cucuk jarum dekat iblis. Maka dengan mentauhidkan, dan telah mentauhidkan oleh dan telah mentawdihkan akan jawab itu oleh Syekh Asy'ari dengan katanya, jikalau dikehendaki oleh bertanya bahawa dunia ini atas sifat yang ada atasnya dan kulit telur itu atas kadar sebesar yang ada atasnya, maka tiada dapat sekali-kali kerana jisim yang besar itu mustahil bahawa masuk ia di tempat yang kecil yang satu. Maka ini kalaulah sekiranya macam tu disebut anggarannya, kita katakan dunia kita ni hari ini kita katakan wujud dalam keadaan yang besar, maka mustahil nak diletakkan dekat kulit telur ataupun nak letak dekat lubang jarum.
Dan jikalau kehendak bahawa kecilkan dunia ini terlebih kecil daripada kulit telur dan dimasukkan akan dia di dalamnya, atau dibesarkan kulit telur itu terlebih besar daripada dunia ini dan dimasukkan dunia ke dalamnya, maka itu adalah pekerjaan yang harus, bukannya mustahil. Akan tetapi sekiranya dengan kudrah dan iradah Allah Ta'ala nak jadikan kulit telur tu besar, ataupun nak jadikan bumi ini kecil, itu tak mustahil pada ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka telah maklum bahawasanya kudrah Allah Ta'ala itu takluk ia kepada yang harus, maka kuasa ia atas yang demikian. Itu perbahasan. Kata setengah daripada ulama, tidak ditafsirkan oleh Nabi Idris AS akan jawabnya yang demikian itu kerana seolah bahawasanya jawapan yang bertanya itu orang yang inat, yakni yang berolok-olok dan melawan jua, bukan ia hendak mengetahui akan masalah kerana ia dicucuk matanya yang kanan supaya ada siksanya jenis daripada jenis amal. Maka bahawasanya berkehendak ia memadam cahaya iman orang, maka dipadamkan pula cahaya matanya, jazaan wifaqa. Jadi ini kata ulama juga, kata setengah ulama, Nabi Idris jawab tu bukanlah menjawab sangat persoalan yang ditanyakan oleh iblis, tetapi sekadar hanya untuk memberi jawapan yang sekadar untuk membutakan matanya sahaja. Kerana iblis ini sudah pasti tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita masuk sikit lagi berkenaan dengan iradat dan amr. Ketahuilah olehmu bahawasanya iradat dan amar suruhan Allah, yakni suruhan itu berlainan keduanya dan bercerai keduanya. Ada benda yang Allah Ta'ala suruh, tetapi ada benda yang Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala suruh dan larang, dan ada satu lagi benda yang Allah Ta'ala izin. Jadi ada benda ni, kata ulama, al-amru dengan al-iradah ini, dia merupakan benda yang berasingan. Khilaf bagi Mu'tazilah, sekira-kira berkata setengah itu daripada mereka itu bahawasanya keduanya itu adalah suatu. Tapi kata Mu'tazilah kedua-duanya satu. Dan berkata setengah mereka itu bahawa iradah itu lazim bagi suruh, dan telah membina mereka itu atas yang demikian itu, bahawa Allah tidak berkehendak ia akan kejahatan, akan keji-keji, dan dibinakan atas mazhab ahli sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala ia terkadang berkehendak ia sesuatu dan tidak menyuruh ia dengan sesuatu. Kata golongan Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bila mengkehendaki sesuatu maka disuruh. Tetapi golongan ahli sunnah sebut tak, ia merupakan benda yang berbeza, berasingan. Dan dibinakan atas mazhab ahli sunnah wal jamaah itu terkadang berkehendak ia akan sesuatu dan tiada menyuruh ia dengan dia seperti segala perkara kufur dan maksiat, yakni jatuh kufur bagi orang yang dikehendaki Allah Ta'ala akan kufur, demikian lagi maksiat dan kadang menyuruh ia dengan dia, dan tidak berkehendak ia akan dia, seperti imannya Abi Jahal dan Abi Lahab. Maka kita sebut, dan dalilnya Rasulullah SAW menyuruh mereka beriman, maka tiada mereka itu beriman dengan kehendaknya. Terkadang berkehendak ia akan dia dan menyuruh ia akan dia, seperti bagi orang yang tak ta'aluk kepada ilmu Allah Ta'ala seperti Abu Bakar dan selainnya. Dan terkadang ia berkehendak ia akan tiada menyuruh dengan dia, seperti kufurnya daripada mereka, iaitu Abu Bakar dan lainnya daripada segala yang beriman. Jadi kata ulama, dia ada empat bila kita nak bahas tentang al-amar dan juga dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iradah dan amar ini ada empat. Ada perkara pertama yang disebut, ada benda yang Allah Ta'ala izin dan Allah Ta'ala suruh. Ataupun kita sebut ada benda yang Allah Ta'ala izin dan benda Allah Ta'ala redha. Ada benda yang Allah Ta'ala tidak redha tapi Allah Ta'ala izin. Ada benda yang Allah Ta'ala tidak redha dan Allah Ta'ala tidak izin.
dan ada benda yang Allah Ta'ala redha tapi Allah Ta'ala tak izin. Contohnya apa? Yang pertama kita sebut sebagai contohnya seperti mana berimannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala izin pada Abu Bakar ini untuk beriman dan Allah Taala redha. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini beriman. Maka ini yang pertama. Yang kedua disebut sebagai ada benda yang Allah Taala tidak redha tapi Allah Taala izin. Antaranya apa? Antaranya Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka ini tidak beriman. Adakah Allah Ta'ala redha? Allah Ta'ala tak redha, tetapi Allah Ta'ala izin. Ada benda yang Allah Ta'ala, ada perkara yang Allah Ta'ala tidak redha dan Allah Ta'ala tidak izin. Contohnya apa? Kufurnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tidak kufur. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tidak mengizinkan dia itu untuk berlaku demikian. Macam tu juga dengan berimannya orang-orang yang kufur. Adakah Allah Ta'ala tidak redha? Allah Ta'ala redha. Tetapi Allah Ta'ala tidak mengizinkan. 4 perkara ini yang berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun yang 2 itu, kita sebut itu antara benda yang dijadikan sebagai contoh semata-mata. Sebab itu, bila kita bahas tentang izin dan redha Allah Ta'ala ini, dalam Al-Quran juga menyatakan secara kebiasaannya manusia ini, dia menganggap sesuatu perkara yang berlaku ke atas dirinya itu kadang-kadang Allah Ta'ala redha. Contohnya apa? Contohnya ada orang kaya, tapi daripada kekayaan itu tak banyak zakat. Ada orang berjaya tapi tak sembahyang. Ada orang buat jahat tapi tak pernah kena tangkap, hidup kaya bebas dan sebagainya. Pada ketika itu kita kena letak dalam pemahaman kita, itu benda yang Allah Ta'ala izin sahaja, tetapi Allah Ta'ala tidak letakkan keredaannya. Maksudnya Allah Ta'ala tak redha. Sebab tu disebut macam mana nak tahu keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, maka nak tengok pada redha Allah Ta'ala ini, maka kita kena lihat pada hukum syarak, hukum syariat. Izin Allah Ta'ala boleh mengizinkan segala-galanya. Tetapi dalam masa yang sama kita kena tahu bahawasanya apa yang Allah Ta'ala izinkannya belum tentu lagi Allah Ta'ala redha. Dan ketahuilah olehmu bahawa segala sifat ma'ani itu setengah daripada barang yang tiada ta'aluk. Jadi ini kita sambung pada perbahasan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيل الأسقام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بما علمتنا وعلمنا وزدنا علما نافعا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.